Bintulu, Datuk Yang di-Pertua, pada tahun 2012, pengambilan anak negeri Sarawak sebagai penjawat awam melalui permohonan portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA ialah seramai 4,441 orang, iaitu merangkumi 35.57% daripada jumlah permohonan. Manakala bagi tahun 2013 pula, iaitu setakat 15 Oktober tahun ini, pengambilannya ialah seramai 3,213 orang, iaitu merangkumi 27.20% daripada jumlah permohonan. Dan ingin saya tekankan, ini tidak termasuk pengambilan yang dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ataupun pelajaran, iaitu guru-guru, tak termasuk itu. Berhubung dengan piawaian Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai pengemaskinian senarai-senarai pengiktirafan kelayakan universiti-universiti luar negara, untuk makluman ahli yang berhormat, objektif penilaian dan pengiktirafan kelayakan oleh Kerajaan Malaysia adalah untuk memastikan kesesuaian kelayakan dalam sesuatu bidang yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara bagi pelantikan dalam perkhidmatan awam. Keperluan kerajaan dalam membuat penilaian adalah berdasarkan kepada piawaian seperti berikut. 1. Bidang pengajian baru yang kelayakannya perlu diberi penilaian dan pengiktirafan. 2. Penghantaran pelajar-pelajar tajaan kerajaan bagi mengikuti sesuatu pengajian di luar negara yang belum diiktiraf. Ketiga, tawaran beasiswa atau tempat belajar atas dari kerajaan asing. 4. Kelayakan yang telah diiktiraf mengalami kemerosotan atau peningkatan dari segi kualiti. 5. Perlu ditarik balik pengiktirafan ke atas sesuatu kelayakan di atas sebab-sebab tertentu. 6. Jabatan Perkhidmatan Awam hendak mengubal sesuatu skim perkhidmatan yang baru. 7. Permintaan dari jabatan-jabatan kerajaan atau pihak berkuasa melantik. Dan yang ke-8, permohonan dari IPT luar negara yang tertakluk kepada peruntukan kerajaan bagi tujuan membuat penilaian pengiktirafan kelayakan ke atas sebuah universiti yang baru atau khusus yang baru. Pengemaskinian senarai-senarai pengiktirafan kelayakan universiti luar negara dibuat selepas sesuatu kelayakan telah mendapat kelulusan mesyuarat Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan ataupun JTPPK yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Pendidikan. Kebiasaannya, mesyuarat Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan diadakan sebanyak 3 kali setahun. Mesyuarat ini juga adalah bergantung kepada jumlah permohonan pengiktirafan kelayakan oleh universiti dalam dan luar negara. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bintulu. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih jawapan yang diberi daripada Yang Berhormat Menteri. Saya sini ada 2 isu. Satu, saya mau di soalan A. Saya mau minta apa masalah terjadi Sarawak 2012 kita ada 4,000 lebih. 441. 2013 kita hingga 15 Ogos tinggal 3,213. Masalah kita nampaknya keturunan. Turun kita punya percentage masuk ke sektor kerja di sektor kerja perkhidmatan awam. Saya mau minta soalan ini, saya mau tanya, bolehkah bagi penjelasan apa sebab
menjadi ini keturunan nang ini ya perkhidmatan dalam satu awan perkhidmatan awan. Soalan P, memang yang berhormat jawapan itu kita memang semua tahu syarat-syarat. Mestilah kita lihat pengiktirafan. Tetapi sekarang isu ini tak tahu menteri tahu atau tidak, ataupun pegawai tidak berapa paham. Sekarang pengiktirafan sudah, MQA sudah setuju. Negara kita pun sudah umum. Contoh macam di iktiraf 157 institut pengajian tinggi dari Taiwan. Pada 31 hari bulan Januari 2013. Tetapi sehingga hari ini cuma 13 institut pengajian tinggi Taiwan sahaja diiktiraf JPA. Sama juga dalam kerjaan umum MQA iktiraf 820 institut pengajian tinggi daripada negeri pengajian tinggi Cina. Tetapi sampai hari ini cuma hanya 9 institut pengajian tinggi Cina yang diiktiraf JPA. Kita boleh nampak perbezaan banyak besar. Inilah satu isu yang serius. Kalau kita tidak mau ambil perkara ini yang serius, memang generasi muda akan hilang kepercayaan kepada kita. Pasal kita umum satu, buat lain. Kenapa ini dua-dua MQA sama jawatan perkhidmatan awan tidak boleh berduduk bersama-sama berbincang? Apa sudah berlaku? Jangan kita sudah lama ini kita soalan ini mau bagi tahu dia terang baru paham. Ini kalau tidak paham ini serius nih. Termasuk atau speakernya anak kalau besok tidak kena dia pun sama juga. Ya, anak saya pun sekolah Cina yang mana tahu nanti imia total ilo kasang ilo daripada pelajar daripada sana. Nanti tentu speaker pun pening juga. Kita lah sekarang bela nasib generasi muda. Tiara-tiara sudah belajar begitu, belajar kuat. Begitu lama ambil masa. Sekali balik JPA cakap tak boleh, tidak diiktiraf, tidak pengiktirafan. Ini memang masalah besar. Saya sekarang situasi ini menyesalkan keraduan daripada negeri China ataupun Taiwan. Generasi muda marah. Saya mau tanya soalan ini. Bila jawatan perkhidmatan awam sama NQA ini boleh berduduk bersama-sama berbincang dan selesaikan ini isu-isu yang MQA sudah umum tetapi JPA tidak iktiraf. Saya mau tanya ini perkara sampai bila boleh selesai? Jawab, jangan jawab shock sendiri ya. Pun jangan kong kali kong punya jawab dong. Ini isu memang sudah lama ini, kita soal ini berapa tahun sudah, tetapi saya tidak nampak jawatan perkhidmatan ambil perkara ini yang serius. Minta penjelasan. Terima kasih yang berhormat dari Bintulu. Saya tak pernah menjawab untuk syok sendiri. Saya harap ini bukan soalan untuk syok sendiri juga. Datuk Yang Dipertua, ada dua kemungkinan, dua sebab penurunan peratusan pengambilan di Sarawak pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2012. Yang pertama, pengambilan untuk jawatan awam ini adalah ongoing. Ia berterusan. Maknanya setakat 15 Oktober itulah jumlah. Tapi sebenarnya SPA ini hampir setiap minggu kita mengadakan temu duga. Dan perbandingan yang dibuat ini tak begitu adil kalau kita mengatakan ianya menurun, kerana untuk 2012 adalah untuk sepanjang tahun. Untuk 2013 adalah untuk sampai pertengahan bulan Oktober. Dan juga
kadang-kala apa yang ditemuduga pada tahun 2011, pengambilannya dibuat pada tahun 2012. Yang ditemuduga pada tahun 2012 kadang-kala diambil, ditawarkan jawatan tersebut, surat tawarannya diberi pada tahun 2013. Jadi perbandingan ini agak susah sama ada ia meningkat atau menurun dari setahun ke setahun. Yang kedua ialah pengambilan dari setahun ke setahun itu tertakluk kepada kekosongan yang wujud pada waktu tertentu. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang peratusan ini meningkat, ada kalanya ia menurun juga. Tapi setelah saya menjawat tempat di Jabatan Perdana Menteri dan bertanggungjawab ke atas pengambilan ini, saya memang pastikan rakyat atau penduduk kita di Sabah dan di Sarawak diberi pertimbangan yang sewajarnya, dan kalau dapat diberi keistimewaan, sebab kita memang agak kebelakangan, terutama sekali dari segi pengambilan guru, walaupun soalan ini tak menyentuh tentang guru. Berkenaan dengan pengiktirafan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, pertama saya difahamkan Yang Berhormat Arau, seorang lagi jabatan di Jabatan seorang lagi menteri di Jabatan Perdana Menteri, telah menjawab sebahagian daripada isu-isu ini. Yang kedua, Yang Berhormat, saya ada dua cadangan. Kalau betul-betul ada isu ini agak serius seperti yang diungkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Satu, sebelum seseorang itu pergi menuntut di luar negara, baik dia rujuk kepada sistem e-SISRAF. Itulah senarai bidang-bidang, senarai program-program, senarai universiti-universiti, sama ada di luar ataupun dalam negara, yang diiktirafkan. Dan kalau nama senarai itu, dalam senarai itu memang sudah dimuktamadkan, isu ini tidak timbul. Yang kedua, Yang Berhormat, Yang di-Pertua, besar kemungkinan apa yang telah diumumkan oleh kerajaan belum digazet, belum diwartakan. Jadi ada apa yang saya katakan gestation period di antara pengumuman dengan pelaksanaan ataupun semasa ia diwartakan. Yang ketiga, memanglah kemungkinan pegawai yang ditanya itu belum sedar ataupun tak tahu apakah sebenarnya kedudukan semasa. Itulah sebabnya yang paling dapat reliable, yang paling reliable ialah sistem e-SISRAF ini. Dan ini masalah yang Brahma Menteri. Kita sudah umum bulan Januari sampai sekarang tidak boleh outdate dalam sistem. Saya belum selesai jawab. Yang Berhormat, Datuk Yang di-Pertua, kes-kes yang disebut oleh Yang Berhormat dari Bintulu tadi, kalau dapat sebutkan siapa yang mengalami ataupun yang berdepan dengan kesulitan yang tersebut, bagi kepada saya dan saya akan bawa ke peringkat SPA dan juga JPA lah, walaupun JPA ini bukan di bawah bidang saya, bukan dalam tugasan saya. Saya akan bawa kenapa isu ini timbul. Sekian, terima kasih. Yang Amat Gopeng. Terima kasih Tuan Speaker, dan terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi. Cuma apa yang disebutkan gestation period itu terlalu lama. Soalan saya berkenaan dengan pengiktirafan universiti-universiti luar negara. Bukan setakat seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Bintulu tadi. Ada miscommunication ataupun disconnect ataupun tidak selaras dari segi JPA dan MQA di bawah Menteri Pelajaran. Tetapi saya lihat dalam khususnya dalam isu khusus ijazah perubatan, masalah yang tidak selaras itu bertimbul bukan setakat di JPA
di bawah MQA tetapi juga Majlis Perubatan Malaysia, di mana apabila ada pengiktirafan daripada MQA tetapi Majlis Perubatan Malaysia tidak senaraikan khusus perubatan tersebut antara senarai-senarai ijazah yang diiktiraf. Jadi saya harap perkara ini boleh diberi perhatian, di mana isu-isu pengiktirafan, recognition ataupun dari segi kualiti itu semua diselaraskan di bawah JPA, di MQA dan juga Majlis Perubatan Malaysia. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng. Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat Menteri Kesihatan tadi ada di sini, dan saya yakin Jabatan Perdana Menteri di bawah saya dan juga di bawah Yang Berhormat dari Arau dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dapat duduk bersama, dan betul saya minta kes-kes yang tertentu spesifik lah, baru senang kita bincangkan, supaya tak perlu kita cari mana konflik ini ataupun di mana isu ini timbul yang sepatutnya tidak terjadi begini. Sekian, terima kasih. Datuk Speaker, satu soalan tambahan. Sebenarnya saya nak bagi tapi Yang Amat bercakap sebelum dipanggil ya. Minta maaf ya banyak. Ini Sejemput Yang Berhormat Tuan Lok ini tak betul ni, Speaker. Dah betul-betul lah ni. Datuk Yang Betul, soalan saya nombor 4. Ya, siapa Yang Menteri? Terima kasih Yang Betul. Tuan Yang Betul, untuk maklum Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian amat peka tentang apa jua situasi keselamatan dan ketenteraman awam yang berlaku dalam negara, khususnya pelakuan jenayah yang melibatkan penggunaan senjata api. Umum mengetahui bahawa kebanyakan senjata api haram yang berada dalam negara dipercaya diseludup masuk ke negara ini melalui sempadan. Negara dan juga senjata api yang dirampas adalah senjata api buatan sendiri, dibuat dalam negara. Statistik Di Sabah dia panggil bakakok tu ya, kan? Senjata api buatan sendiri. dulu kita sebut homemade. Terima kasih Tuan. Statistik rampasan senjata api oleh pihak polis mulai tahun 2008 sehingga 2013, Januari to September, adalah sebanyak 1097 unit. Pecahan rampasan mengikut jenis adalah seperti berikut. Pistol semi-automatic 406 pucuk. Revolver 164 pucuk. Rifle 31 laras. Senapang patah 91 laras. Pistol angin 120 pucuk. Pump gun 22 laras. SMG ataupun submachine gun 7 laras. Bom tangan 38 butir. Senjata buatan sendiri 218. Semua senjata api yang dirampas adalah merupakan barang-barang case exhibit yang perlu dikemukakan ke mahkamah semasa perbicaraan. Pihak polis mempunyai prosedur ataupun SOP khusus dalam pengendalian barang kes berkenaan, iaitu di bawah Perintah Tetap Ketua Polis Negara PTKPN bahagian D207 dan juga arahan Ketua Polis Negara IGP Directive bilangan 72. Di akhir perbicaraan mahkamah akan memutus sama ada senjata api tersebut dimusnah atau dibuat keputusan lain terhadap senjata api berkenaan. Terima kasih Yang Tua, terima kasih Yang Hormat. Yang Amat Suramban. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan tambahan saya. Jawapan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri semalam kepada soalan Batu dan juga soalan saya berkenaan dengan sebab-sebab kehilangan senjata api oleh PDIM. Saya quote jawapan yang diberikan. Dalam laporan audit yang telah dikeluarkan baru-baru
telah menyebutkan bahawa sebanyak 44 senjata api telah hilang sejak tahun 2010 sehingga tahun 2012. Daripada 44 senjata api yang dilaporkan hilang, 7 senjata api tersebut telah berjaya dijumpai semula. Antara sebab kehilangan tersebut adalah berpunca dari 1. Kereta dipecah dan senjata api tertinggal dalam kereta polis. 2. Diragut atau disamun. 3. Tercicir ketika menjalankan tugas. 4. Kehilangan dalam tandas. Datuk Betul pergi tandas, jangan ambil pistol nanti. 5. Kehilangan dalam pejabat. Pejabat polis sendiri hilang ini pistol. Soalan saya, Datuk Betul, bagaimanakah pihak kementerian dan PDRM secara khususnya dapat memastikan bahawa senjata api yang dirampas tadi yang berjumlah 1097 pucuk pistol ataupun senjata api itu tidak akan hilang ataupun jatuh dalam tandas? Dan adakah pihak polis sendiri telah membuat laporan polis terhadap senjata api yang telah hilang itu, dan adakah kes itu dibuka, dan apakah tindakan oleh pihak kementerian terhadap pegawai-pegawai yang cuai yang telah menyebabkan senjata api itu hilang, dan sama ada tindakan telah diambil? Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad, kawan lama ni. Sebenarnya kalau lihat daripada persoalan asal tu, dia terkeluar. Tapi saya memahami pandangan ahli-ahli parlimen, juga ingin tahu apa berlaku dengan yang 44 senjata api yang hilang itu. Ya, Mat? Kebiasaannya, Mat, saya tak payah tengok note pun tahu, ya, Mat. Saya berkhidmat dalam polis dahulu. Garis panduan, peraturan untuk menggunakan senjata api itu ada. Penyimpan senjata api kita ada. Dan SOP kita memang jelas. Jadi dalam keadaan sedemikian, apabila seseorang itu kehilangan senjata apinya, dia dikehendaki membuat laporan sebab dia terpaksa mengembalikan senjata api itu kepada AMRI ataupun melapor kepada pegawai kanan dia. Apabila menerima laporan, dia akan melaporkan dalam laporan polis bahawa senjata apinya apa saja jenis telah hilang, keciciran ataupun macam apa cara dia hilang. Sama dalam tandas, jatuh dalam sungai dan sebagainya. Jadi dalam persoalan 44 ini, 7 telah di recover dengan izin yang betul. Kita telah menuduh, yang lain masih dalam penyelidikan, ya, kes-kes lain masih dalam penyelidikan. Pada 2010, 13 orang telah diambil tindakan disiplin. Tindakan disiplin ini ada orang sebut kata surcharge dan sebagainya. Tetapi dia sebenarnya macam court martial dalam polis, dia panggil orderly room, yang Muhammad. Dia dibawa setelah penyelidikan siap, dia proses dia macam selidikan penjenayah-penjenayah yang lain juga. Selepas sampai surat kertas siasatan tu dah siap, dibawa kepada Inspector General dan Head of Crime Branch. Kalau perlu, dua-dua pegawai kanan ini boleh memanjangkan surat kertas ini kepada AG, Attorney General, untuk penilaian yang lebih. Selepas itu, apakah jenis tindakan yang bakal diambil daripada AG Chamber ataupun daripada IGP Office ataupun daripada peringkat Head of Crime Branch itu sendiri, Director of Crime Branch itu sendiri. Dan dengan itu 13 orang telah dituduh, dan pada 2011 4 orang, 2012 7 orang, bermakna 24 di antara 44 orang itu telah dituduh. Yang lain itu masih dalam siasatan, yang Muhammad. Kerana kita kena mengambil kira situasi yang berlaku, yang Muhammad. Saya nak cerita pendek, minta maaf betul. Cerita ringkas. Pada zaman saya dulu, ada seorang budak, dia naik bot. Lepas tu bila dia naik bot, dia cuba nak tolak bot tu. Masa perjalanan tu dia tak sedar yang sungai tu dalam daripada apa yang dia jangka. Akhirnya semasa dia struggle dalam sungai tu, revolver dia terjatuh dalam sungai. Sekembalinya itu baru sedar yang bahawa revolver tu telah terhilang, terjatuh, tercicir sampai ke seberang. Tapi nak recover revolver dalam sungai dan deras tu memang impossible. Jadi dalam keadaan laporan dibuat, selepas tu saya melihat sendiri yang budak ni dibawa di hadapan orderly room. Dan dia beri penjelasan, dalam keadaan yang sedemikian, kita tidak juga boleh mengambil tindakan yang amat drastik kerana situasi dia berlainan.
Jadi yang cuai dalam kereta, pecah dalam kereta, yang cuai disimpan dalam toilet, cuai dalam ini memang tindakan yang sekeras-kerasnya patut diambil kepada pegawai polis tersebut. Terima kasih. Belum betul. Duduk dulu ya. Sebelumnya sebenarnya kita telah mewujudkan satu SOP baru, Yang Hormat. Semenjak itu kita telah membuat SOP baru. Sebenarnya SOP baru ni saya baru terima. Dia berlainan daripada apa yang dulu. Kena menangani masalah-masalah dan situasi-situasi semasa. Mengikut keadaan-keadaan semasa. Jadi kalau pegawai-pegawai polis pergi ke toilet, pergi ke sini, ke sana, semua ada garis panduan telah ditentukan. Dan selepas ini nanti saya cukup yakin pihak penguatkuasaan polis sedalaman dia, tindakan akan diambil supaya menguatkuasakan ini seberapa rigid yang boleh untuk memastikan kehilangan senjata ni di peringkat yang minimum. Yang Hormat. Terima kasih. Ya Muhammad Farid. Grik, maaf ya. Terima kasih Yang di-Pertua. Kita tahu pengeluaran senjata api ini amat ketat untuk dikeluarkan oleh pihak kerajaan, sama ada senapan patah ataupun pistol. Saya perhatikan semenjak daripada saya mengenali Malaysia dah merdeka, senjata api ini mudah diselundup masuk ke dalam negara. Kalau kita melihat Cantas, kita dapati pengganas atau mereka yang merompak menyamun mudah menggunakan pistol. Nampaknya kerajaan cuma mengatakan hukuman yang berat untuk senjata api. Tetapi dari segi pengawalan untuk masuk, sedangkan kita tahu rakyat nak memiliki sama ada senapan patah atau pistol amat sukar. Bagaimana kerajaan mengawal di sempadan? Contoh tempat saya Gerik, Betong, nak masuk ke Pengkalan Hulu. Bukan ada satu alat untuk scan bagi memastikan senjata tak diimport masuk, tak dibawa masuk ke dalam. Begitu juga saya yakin di kawasan laut. Soalan saya, apa tindakan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan senjata api ini tidak dibawa masuk ke dalam negara? Sehingga hari ini saya tidak nampak usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan senjata api tidak dibawa masuk. Kalau sekadar polis careless untuk dapat senjata, saya rasa tidak. Yang banyak mesti datang daripada penyelundupan di luar. Minta kerajaan jelaskan. Terima kasih, nampak bersemangat pagi ni. Ya, pagi pilihan kecil ya Muhammad. Terima kasih Muhammad. Sebenarnya kalau kita lihat Malaysia itu sendiri Muhammad, kalau kita lihat di Sarawak Sabah mempunyai sempadan 2019 km, dan di Brunei dengan Brunei 1647 km, dan 43 km air 1400 air berhadapan dengan selatan Filipina. Dan begitu jugalah sempadan kita dengan dengan Thailand, negara Thailand yang mempunyai Kelantan, Perak dan juga Kedah, mempunyai sempadan yang amat besar yang senang dilalui. Dan kalau kita lihat sempadan Kelantan itu sendiri 94 kalau tak salah saya kilometer Sungai Golok yang boleh direnang bawa senjata dalam poket. Lepas tu sebahagian daripada 32 km lagi atas daratan yang punya tidak ada pagar-pagar yang tertentu. Jadi Yang Hormat, kalau dipandang daripada segi penguatkuasaannya memang payah. Tapi dalam masa yang sama pihak penyeludup ini memang cerdik juga Yang Hormat. Kadang-kadang senjata api ini mempunyai beberapa part yang tertentu. Dia tidak seludup secara fully assemble dengan izin. Dia seludup senjata ini secara berpart. Satu dia bawa masuk sekali, satu lagi dia bawa masuk sekali. Lepas tu sampai semua part-part tu dah masuk,
yang boleh diselit dan dimasuk dalam guni, dimasuk dalam box, dimasuk dalam kotak dan sebagainya, yang kita di CIQ kita sendiri pun tidak mempunyai mesin pemindas yang canggih boleh mengesankan perkara ini. Dan mesin pemindas kita yang ada sekarang ini, kalau kita nak cek satu lori memakan masa 2 jam baru habis nak cucuk, nak cek semua guni-guni dan barang kakak boxes dan sebagainya, Yang Hormat. Tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh menghalang juga kemasukan lori masuk dan keluar daripada kita dengan Thailand ini, kena economic transaction kita di antara Thailand dan ini amat besar. Dia akan merugikan ekonomi negara. Jadi dalam keadaan demikian memang cukup payah. Itulah Menteri saya sendiri pergi ke Kelantan mencadangkan supaya perkampungan Kelantan di tepi Sungai Golok di Kelantan itu dipindah ke satu tempat yang tertentu untuk settlement, dan river reserve itu kita ambil alih dan beri pagar keseluruhannya, dan selepas itu bolehlah kurang-kurangnya kita menangani sedikit kemasukan senjata api ini ataupun penyeludupan benda-benda lain boleh keluar masuk daripada Indonesia, daripada Thailand dan sebagainya ke negara kita, Yang Hormat. Jadi tolonglah bantu KDN dapat lagi peruntukan beri mesin pemindas ni. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Saya jemput Yang Hormat Datuk Joseph Salang Anak Gandum. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya kemukakan soalan nombor 5. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Yang Berhormat Julau secara bersekali dengan 2 lagi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Libaran pada esok hari 24 Oktober dan Yang Berhormat Kubang Pasu pada 28 November. Ya, sila Yang Hormat. Terima kasih. Tuan Ketua, seperti mana yang ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengetuai delegasi lawatan kerja ke San Francisco pada 22 hingga 24 September 2013. Semasa lawatan tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mempengerusikan mesyuarat ketiga Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global atau Global Science and Innovation Advisory Council yang kita kenali sebagai GSIAC, dan seterusnya menghadiri High Level Forum on Green Future. Forum tersebut telah disertai oleh ahli-ahli majlis antarabangsa dan negara yang merupakan pakar global dalam bidang sains dan inovasi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seterusnya menghadiri mesyuarat panel penasihat antarabangsa bioteknologi ke-7 atau Bio International Advisory Panel Bio IAP. Lawatan kerja tersebut telah membuka ruang kerjasama antara Malaysia dan Amerika Syarikat, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berpeluang untuk menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman atau MOU bagi kerjasama di antara Malaysia Industry Government Group for High Technology (MIGT), ASEAN Energy Investment Private Limited (AEI), MIGT Technology Nurturing (MTN), The Clean Tech Open CTO, Malaysian Green Technology Corporation MGTC dan General Electric Company GE. Sebagai salah sebuah negara maju, Amerika Syarikat mempunyai banyak bidang baru yang boleh diterokai. Antaranya bidang keusahawanan sosial ataupun social entrepreneurship oleh Twitter Incorporated, inisiatif Internet Drops Off oleh Facebook, inovasi Big Data Analytics dan The Internet of Things oleh Google Incorporated. Lawatan kerja ini secara langsung akan dapat menggalakkan peningkatan nilai perdagangan dan pelaburan dua hala antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan dalam mesyuarat-mesyuarat dan forum-forum yang dihadiri berupaya memacu negara ke arah status negara berpendapatan tinggi, berteraskan sains, teknologi dan inovasi serta pembangunan modal insan yang menyeluruh bagi rakyat Malaysia. Ini telah memberi peluang meningkatkan pengetahuan Malaysia berhubung bidang-bidang ini yang mana adalah penting kepada usaha Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi
menjelang 2020. Tuan dan Pertua, semasa lawatan kerja ke New York, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengetuai delegasi Malaysia ke sesi ke-68 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dari 25 hingga 29 September 2013. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil bahagian dan membuat kenyataan dalam debat umum Perhimpunan Agung PBB pada 28 September 2013. Di dalam kenyataan beliau, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menekan dan mengenengahkan konsep kesederhanaan yang merentasi agama, fahaman politik, pembangunan dan hubungan antarabangsa. Kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini telah disambut baik oleh banyak negara di serata dunia dan juga oleh Setiausaha Agung PBB. Selain dari mengambil bahagian di Perhimpunan Agung PBB, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menandatangani Treaty Perdagangan Senjata dalam rangka mesyuarat peringkat tinggi tersebut, selaras dengan keputusan Jemaah Menteri bertarikh 11 September 2013 yang bertujuan mengawal perdagangan senjata konvensional di peringkat antarabangsa. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Mauritius, Presiden Comoros, Perdana Menteri Bangladesh dan bakal Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk membincangkan isu-isu dua hala dan pelbagai hala yang berkepentingan bersama. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengambil peluang semasa lawatan kerja ini untuk melobi sokongan bagi pencalonan Malaysia ke kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2015-2016. Tuan dan Ketua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan dalam usaha meningkatkan pengetahuan umum mengenai inisiatif Gerakan Kesederhanaan Global atau GMM sebagai satu pendekatan untuk mengekang ekstremisme. Ini merupakan manifestasi terhadap sumbangan berterusan dan konsisten Malaysia dalam membantu mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia. Secara kesimpulannya, lawatan kerja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke San Francisco dan New York daripada 22 hingga 29 September 2013 telah mencapai objektif dari sudut diplomasi pelbagai hala dan dua hala. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Muhammad Julau. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dalam jawapan beliau tadi, dan saya mengucapkan tahniah juga kepada Wisma Putra yang telah mengatur dan mengatur jadual lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Wisma Putra dalam menerangkan keadaan yang sedikit tegang di Malaysia berikutan dari keputusan ataupun keputusan Mahkamah Rayuan baru-baru ini yang menyebabkan kecelaruan berkenaan dengan pendapat dalam agama di Malaysia. Misalnya, saya seorang Iban yang berbahasa Iban, iaitu juga bahasa Melayu tetapi bukan bahasa Malaysia, dan berfikir dan bersembahyang, berdoa dalam bahasa Iban, menyebutkan perkataan-perkataan yang sentiasa saya gunakan di Sarawak sebelum saya berpisah ke Semenanjung, tetapi sekarang tak dapat menyuarakan ataupun menyebut perkataan-perkataan tertentu. Apakah usaha Kementerian Luar untuk menerangkan kecelaruan ini kelak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Julau. Yang Berhormat Seputih gelak kuat sangat tu pasal apa? Ini soalan yang diminta oleh Wisma Putra untuk saya jelaskan
sedikit kalau ada pun ketegangan. Saya rasa soalan ni taklah seperti soalan asal tadi, tapi walau bagaimanapun saya nak jelaskan sebab sebenarnya Wisma Putra ini adalah satu-satunya kementerian yang paling hadapan menemui semua warga Malaysia di luar negara dan sudah tentu juga rakyat asing di luar sana. Maka kalau ada pun selisih faham dari segi pendapat, dari segi maksud yang sebenarnya, Wisma Putra melalui malawakil kita di seluruh dunia akan menentukan bahawa apa saja keputusan yang dibuat itu adalah satu keputusan yang dibuat mengikut perundangan yang sah dalam negara kita. Maka kalau isu dalam negara, kita akan bincang dalam negara. Kalau isu luar negara adalah isu perundangan, di mana Malaysia adalah satu-satunya negara yang mengikut perundangan mengikut lunas-lunas perundangan antarabangsa. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Muhammad Pupai. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Tadi Timbalan Menteri menyentuh mengenai lawatan Perdana Menteri ke PBB dan saya ingin bertanya sama ada Malaysia akan menawarkan diri untuk menjadi ahli jawatankuasa keselamatan PBB pada sesi akan datang ni, dan apakah implikasi Malaysia sebagai ahli jawatankuasa keselamatan ni sekiranya terpilih, memandangkan bahawa ni Arab Saudi telah menolak kerusi dalam anggota tetap anggota jawatankuasa keselamatan masa-masa tertentu ni. Minta pandangan daripada yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Muhammad. Saya nak jelaskan di sini. Seperti jawapan asal saya tadi, saya katakan bahawa kita telah membuat satu lagi candidature atau minta supaya banyak negara menyokong pencalonan Malaysia sebagai salah satu anggota kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan pada penggal 2015 dan 2016. Ini bukanlah buat pertama kalinya, kita juga pernah duduk di situ. Apabila kita menjadi salah seorang anggota majlis tersebut, kita ingin berperanan untuk bersuara bagi pihak Asia Pasifik, kerana kita adalah wakil Asia Pasifik menjadi salah seorang ahli majlisnya. Maka dalam perbincangan di mana kita mahukan sokongan datangnya daripada negara-negara tersebut untuk mengeluarkan bermacam-macam lagi kaedah-kaedah baru, reformasi yang ingin kita buatkan dalam Majlis Keselamatan tersebut. Maka sekiranya berlaku seperti negara Saudi Arabia yang cuba untuk tidak mahu menjadi anggotanya, itu masalah yang lain. Kita rasa amat kesal jika sekiranya Saudi Arabia menarik diri. Dan yang penting kepada kita adalah suara untuk kita bawa bagi pihak negara-negara yang menyokong kita bagaimana untuk mengadakan satu reformasi yang paling utama bagi kepentingan manusia sejagat. Bukan semata-mata untuk negara kita Malaysia, tetapi juga untuk negara-negara yang kita rasakan perlu dari segi membantu mereka daripada kaedah keselamatan di seluruh dunia dan termasuklah negara-negara yang tertentu. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Ketua. Jemput yang Muhammad. Tuan Ketua, ini boleh saya tanya soalan tambahan sebab ini patutnya daripada sebelah sini soalan. Tak ada dalam standing order begitu ya, Muhammad. Saya akan perbaiki kerana ada 2 BN sini. Soalan seterusnya saya akan perbaiki, kita bagi 2. Boleh diurus secara baik. Sejemput yang berhormat Tuan Tekwa. Datuk Yang di-Pertua, saya kemukakan soalan nombor 6. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua,
dan Yang Berhormat daripada Bakri. Untuk makluman Yang Berhormat, sejak tahun 2008 hingga 2013, Tekun telah menerima permohonan seramai 225,024 untuk mendapatkan pinjaman daripada Tekun, jumlah nilai 2.35 bilion. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 213,082 permohonan pinjaman telah diluluskan dengan jumlah 2.0 bilion. Terdapat 5,393 permohonan yang ditolak dengan nilai 135 juta. Manakala permohonan yang masih di dalam proses ialah seramai 6,549 dengan nilai 128 juta. Untuk mendapatkan maklumat pecahan mengikut kawasan Parlimen, ianya begitu detail. Walau bagaimanapun, untuk kawasan Parlimen Bakri bagi tahun 2008 hingga 2013, jumlah permohonan yang telah diluluskan ialah 8,660,500 ringgit dengan bilangan 903 orang pemohon yang telah berjaya. Permohonan dalam proses ialah 17 orang, manakala yang ditolak 25 orang. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Bakri. Okey. Terima kasih Timbalan Menteri menjawab soalan dari Bakri. Di sini saya nak minta penjelasan. Berapakah jumlah pembayaran semula yang berjaya dikumpul sehingga kini mengikut kawasan Parlimen, dan berapakah jumlah peminjam yang membayar pinjaman sehingga kini? Apakah tindakan pihak Tekun terhadap peminjam yang ingkar? Adakah mereka akan diambil tindakan undang-undang atau tunggakan pinjaman ini akan dilupuskan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua Yang Pertua dan Yang Berhormat Bakri. Jumlah kutipan semula daripada pinjaman yang telah diberikan sebanyak 2.8 bilion sejak ia dimulakan pada tahun 1998 ialah 1.677 bilion. Jadi satu jumlah yang besar dan menunjukkan kutipan semula adalah baik, tidak berada dalam keadaan krisis yang perlu membimbangkan kita. Walau bagaimanapun, ada beberapa peminjam yang belum lagi menyelesaikan pinjaman mereka. Ini usaha untuk mendapatkan bayaran balik ini diteruskan, dan buat masa ini tidak ada perlunya tindakan undang-undang. Walau bagaimanapun, pihak pegawai mengambil tindakan yang serius dan bersungguh-sungguh untuk mengutip pinjamannya. Terima kasih. Yang Muhammad Bayan Baru. Terima kasih Yang Tuan Yang Dipertua. Saya nak minta Menteri jawab. Tadi Menteri kata 1.6 bilion berbanding dengan 2.8 bilion yang telah dipinjamkan. Maka kadar
bayar balik adalah lebih kurang 5.55% sahaja. Tetapi mengikut international standard, dia patutnya lebih daripada 85%. Maksudnya kita tekun ni gagal. Sebab ramai di kawasan orang kampung merungut yang patut dapat tidak dapat. Yang dapat pula yang perlu dihadap kepada ketua UMNO bahagian baru boleh dapat. Jadi saya nak tanya, apakah prosedur? Kena masuk ke UMNO, betul? Ini adalah dia punya ni. Jadi ini tidak adil kerana satu Malaysia adalah untuk semua, bukan untuk UMNO saja. Jadi saya nak tanya, prosedur adakah perlu masuk UMNO atau perlu pergi kepada ketua bahagian UMNO untuk mendapatkan kelulusan? Dan saya nak tanya juga sebab ramai rungutan bahawa orang yang dapat tekun pergi beli motor atau pergi beli kereta. Jadi saya tidak yakin dengan 55% kadar bayar balik saja. Saya nak tanya apa langkah-langkah yang serius sebab ini berbilion-bilion ringgit. Berbilion-bilion ringgit telah wang kerajaan telah dipinjamkan. Bagaimana boleh soalan yang kedua adalah bagaimana boleh capai balik 85% international standard microcredit. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Bayan Baru, perkiraan Yang Berhormat tu tak betul. Bayaran 1.6 bilion itu yang telah kita kutip, baki dia banyak permohonan-permohonan baru. Tunggulah masanya sampai dia matured. Apa bingung sangat? It's not matured yet. Ini jawapan daripada menteri. Ini soalan daripada Bakri yang minta menteri kadar bayar balik. Kita build on what your question was. No, jawapannya pinjaman-pinjaman yang baru tentulah menunggu tempoh matang. You understand that? Jadi berapa kadar bayar balik? Menteri, berapa kadar bayar balik? Boleh menteri bagi jawapan? Ini bukan soal kadar, ini soal berapa yang telah dikutip dan berapa yang belum dikutip. Yang belum dikutip itu adakah hutang lapuk atau hutang tidak lapuk? Saya tak bagi tahu berapa yang lapuk. Masalahnya Yang Berhormat dah jadi lapuk. Okey, lagi satu. Pinjaman kata untuk orang UMNO saja. Ni Pulau Pinang ni. Macam mana ni? 104 juta kita bagi pinjaman tekun kepada orang-orang Pulau Pinang, dan banyak orang Pulau Pinang ni yang tak menyokong UMNO pun, menyokong DAP. Kita bagi orang DAP ni senarai DAP ada dengan saya ni, penyokong DAP, sympathizers. Kita bagi, tak ada masalah. There is no discrimination dengan izin. You are making a baseless accusation dengan izin. This is the character of DAP. Saya tanya soalan, Menteri, saya tanya soalan. Tolong Menteri jawab soalan dengan cara yang graceful. Soalan bodoh dapatlah jawapan bodoh. Macam mana? Ni saya dapat ucap tahniah menang MKT. Jadi terima kasih. Cukup lah, Iman. Saya melihat Yang Berhormat Panggar untuk soalan 7 dan Yang Berhormat Sungai Siput untuk soalan 8 tidak berada dalam Dewan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan Mazir Kujat. Terima kasih Datuk Speaker soalan nombor 9. Ya, sila Yang Menteri. Selamat pagi Tuan Speaker. Untuk menjawab soalan nombor 9, Risda telah melaksanakan program tanaman semula getah ke getah di Sarawak bermula pada tahun 2009. Dan untuk makluman, pihak Risda hanya melaksanakan penanaman semula getah
ke atas tanah bergeran sahaja. Setakat tahun 2013, seramai 1,235 orang pekebun kecil telah menerima bantuan bagi program tersebut yang melibatkan keluasan tanah sebanyak 1,055 hektar. Selain daripada itu, jumlah bantuan tanaman semula yang telah disalurkan kepada pekebun kecil adalah sebanyak ringgit Malaysia 5.1 juta. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Seri Ahmad. Ya, terima kasih, Speaker. Terima kasih. Jawapan Menteri. Jadi soalan tambahan saya ialah untuk minta Menteri menyatakan langkah-langkah yang akan mengalahkan ramai lagi peserta untuk tanaman semula getah secara kelompok yang melibatkan tanah hak adat Bumi Putra. Karena tadi Menteri ada menyebut hanya melibatkan tanah bergeran saja. Karena di Sarawak ramai yang mempunyai tanah NCR ataupun hak adat Bumi Putra. Jadi saya mohon Menteri untuk menyatakan langkah yang sepatutnya diambil untuk mengalahkan ramai lagi golongan kaum Bumi Putra melibatkan diri dalam tanaman semula berkelompok getah. Terima kasih. Tuan Ketua, untuk menjawab ini, yang sebenarnya RISDA buat masa sekarang hanya dibolehkan membangunkan atau membuat program tanaman semula getah ini di atas tanah yang bergeran sahaja. Akan tetapi Yang Berhormat Seri Aman sepatutnya sedar juga, sekarang kerajaan telah begitu hebat sekali di mana-mana tempat di seluruh negeri Sarawak melaksanakan survey, penyukatan ataupun survey dan buat grant atas tanah-tanah adat. Jadi jangan risaulah, sebab lebih ramai lagi yang mereka masuk dalam program penyukatan tanah adat ini dan mendapatkan grant secara tanah adat ini. Nanti dah tentulah mereka ini boleh memohon dan RISDA akan menimbangkan di mana keperluannya tetap membantu pekebun-pekebun kecil yang ingin mengikuti program ini. Sekian, terima kasih. Bandar Kuching. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya mengikut apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa polisi RISDA ini tidak membenarkan, tidak bantu itu mereka yang pemegang NCR. Tapi pada hakikatnya pemilik tanah NCR merupakan kebanyakan pemilik tanah di Sarawak. Polisi ini memang mendiskriminasikan pemilik tanah NCR, dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi bahawa ada survey, perimeter survey yang akan telah diambilkan yang hebat. Tapi mengikut apa yang saya tahu, perimeter survey itu akan memakan masa 10 tahun, 20 tahun, dan selepas itu baru beli bantuan. Maka ini bermakna bahawa pemilik NCR terpaksa menunggu sekurang-kurangnya 10-20 tahun untuk terima bantuan. Dan apakah yang kerajaan boleh meminta saja polisinya mengenai bantuan diberi kepada pemilik NCR, tak payah terhad kepada pemilik tanah yang bergeran saja? Terima kasih Bandar Kuching, tempat yang tak ada NCR pun. Kerajaan sentiasa prihatin kepada rakyat. Buat masa sekarang memang dalam segi undang-undang memang begitu. Jadi walaupun begitu, kerajaan akan membantu di mana-mana tempat ataupun sesiapa nak atau memohon bantuan seperti yang telah kita sebut tadi. Langkah-langkah yang kita diambil oleh kerana Sarawak sendiri pun adalah negeri yang begitu luas sekali, dan tanah-tanah NCR pun begitu luas sekali di sana. Ya, Berhormat harus tahulah, sebab DAP sekarang nak pergi rural. Saya tahu ini soalan ni yang Tuan Speaker adalah urusan politik. Ini dia tahap. Ini dia tahap.
Duduk. Kita Floor kita saya. pinjam polisi. Polisi kerajaan boleh diubah. Memang. Bukan Duduklah. bukan. Sebab itu saya sebutkan kerajaan itu kerajaan bantuan barisan di nasional bawah sentiasa program RISDA. Sudah kepada pemilih NCR. Dan dasar Ini hanya satu polisi saja. dasar Boleh kita akan lihat Yang Muhammad Bandar Kucing dasar duduk. kita akan melihat Duduk, ya. di mana kita boleh menambah baikkan dasar, kita akan buat. Dan sebelum kita sampai ke sana, sekarang kita buat yang perlu kita buat, iaitu kita buat penyukatan tanah. Tidak salah. Sekian, terima kasih. Betul ini mengelilukan Cukup, Ahmad. Cukup, Ahmad. perimeter survey ambil Muhammad, dah habis sekurang-kurangnya saya. 10 tahun untuk selesai. I think you Saya melihat yang apa Muhammad itu apa you tepuk tangan? Raja Datuk Kamarul Bahari Shah 2015. 2015. Kucing duduk. Bandar Kucing duduk. Duduk, Ahmad. Saya melihat yang berhormat Kuala Terengganu tidak berada di dalam Dewan pada ketika ini. Seterusnya saya menjemput yang Muhammad Dr. Nur Azmi bin Ghazali. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 11. Ya, sila yang Pak Menteri. Saya ingat tak sampai Datuk tu. Pelihara kecil yang Muhammad. Datuk Yang Tua dan terima kasih Yang Berhormat Bakan Serai. Saya kena jawab lambat-lambat supaya tak ada soalan tambahan. Sekiranya Malaysia bersetuju menandatangani TPPA, ini sekiranya cerita sekiranya, dan perjanjian ini dimeterai, kerajaan akan sudah tentulah melaksanakan program-program outreach. Kaedah pelaksanaan program-program ini masih dalam penelitian dan pertimbangan, tetapi dijangka akan meliputi beberapa kumpulan ataupun pelbagai kumpulan pihak yang berkepentingan dengan objektif yang mungkin berbeza. Sebagai contoh, satu, outreach kepada kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang akan merangkumi penerangan mengenai pelaksanaan komitmen, perjanjian dan perkara-perkara yang perlu diambil tindakan. Kedua, outreach kepada komuniti bisnes atau perniagaan yang akan merangkumi penerangan mengenai faedah-faedah dan peluang-peluang yang boleh diperolehi dan diterokai di bawah perjanjian dan cara-cara bagaimana komuniti perniagaan dapat meraih faedah ataupun keuntungan tersebut. Ketiga, outreach kepada syarikat-syarikat IKS yang akan merangkumi penerangan mengenai bab-bab yang berkaitan dengan IKS, faedah-faedah dan peluang-peluang yang boleh diperolehi dan diterokai selain daripada meningkatkan dengan izin capacity building mereka. Di bawah perjanjian, mengenal pasti bidang-bidang kerjasama atau pembangunan kapasiti yang diperlukan seperti yang saya sebutkan tadi. Khususnya dibincangkan secara bersama dengan negara-negara TPPA yang lain dan seterusnya mengadakan programnya sesuai secara bersama. Dan keempat ialah outreach kepada badan-badan bukan kerajaan yang sekarang kita sedang laksanakan, akan dibuat secara berterusan, serta orang awam yang akan merangkumi penerangan mengenai perjanjian berkenaan. Akhirnya adalah dijangkakan bahawa program outreach ini akan diadakan secara komprehensif agar TPPA dapat dilaksanakan secara lancar setelah difahami untuk memastikan faedah dan peluang-peluang perniagaan dapat diraih daripada perjanjian ini. Tetapi saya nak sebut di sini bahawa kerajaan, saya nak potong, bahawa setiap perjanjian perdagangan, ini saya nak tegaskan sekali lagi bahawa setiap perjanjian perdagangan bebas, liberalisasi ke atas duty import bagi produk-produk negara yang dianggap sensitif dilaksanakan secara berperingkat dalam jangka masa yang panjang. Kalau dia melibatkan duty import, dia akan buat secara dengan izin soft landing. Ini akan memberi peluang kepada industri tempatan untuk melengkapkan diri dengan liberalisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Bakan Serai. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, sejauh manakah
masyarakat Bumiputera bersedia untuk bersaing dengan masyarakat antarabangsa sekiranya TPPA ditandatangani? Dan adakah kerajaan mempunyai perancangan yang khusus bagi memastikan Bumiputera tidak ketinggalan? Terima kasih. Datuk Ketua, seperti yang saya sebutkan tadi bahawa program outreach atau penerangan tentang faedah-faedah tentang tindakan seterusnya yang patut dilakukan dibuat meliputi semua masyarakat bisnes, termasuklah kaum ataupun orang-orang Bumiputera tidak tertinggal. Dan sudah tentulah pada masa sama kita menerima komitmen untuk meningkatkan capacity building di kalangan peniaga-peniaga, di kalangan usahawan, di kalangan organization manufacturers kaum Bumiputera supaya mereka boleh bersaing dengan semua peniaga ataupun usahawan, bukan sahaja dalam negara Malaysia, malah di luar negara. Artinya tindakan secara komprehensif dibuat untuk meningkatkan kualiti perniagaan mereka supaya setanding dengan masyarakat antarabangsa. Dan kita tidak boleh berada pada takuk lama, kerana kita perlu bergerak memastikan bahawa kita termasuk orang Bumiputera setanding dengan pedagang-pedagang di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad. Setakat itulah sesi pertanyaan lisan pagi ini.